Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz Muhammad Nur Razni Muhammad Zaini. Saya Safa binti Mujib dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan tajuk saya yang bertajuk Air Telaga Kausar. Baiklah, kita bergerak pada pengenalan. Telaga Kausar ini dikenali sebagai Telaga Nabi Muhammad SAW atau lebih dikenali dengan nama Telaga Al-Kausar. Ia merupakan kurniaan Allah SWT kepada baginda SAW yang akan dimiliki di akhirat kelak. Malahan, Telaga Al-Kausar ini juga merupakan salah satu daripada syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari akhirat kelak. Perkataan Al-Kausar datangnya daripada perkataan Arab Al-Kausar yang telah dipahatkan di dalam surah Al-Kausar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar, yang membawa maksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, kita bergerak pula kepada sumber air Telaga Kausar. Sumber air Telaga Kausar ini datang daripada dua batang sungai yang terdapat di dalam syurga, yang mana salah satu daripadanya dia terbuat daripada perak dan satu lagi dia terbuat daripada emas. Sungai Al-Kausar merupakan sungai yang terdapat di dalam syurga, yang mana sungai tersebut merupakan sungai yang menenangkan dan sangat wangi. Batuan kerikilnya datang daripada mutiara dan batu-batuan yang mulia. Dasar sungai Al-Kausar pula tidak dalam dan juga sangat jernih. Baiklah, ciri-ciri air Telaga Kausar. Rasa dan bau air Telaga Kausar tidak berubah, di mana air Telaga Kausar itu berwarna putih, tetapi warnanya itu lebih putih daripada susu dan rasanya sangat manis dan berlemak. Malahan, bauannya seperti kasturi yang sangat harum dan seperti madu yang masih baru dan sangat suci, dan bukannya madu yang dihasilkan daripada perut lebah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Kausar adalah sungai dalam syurga yang keduanya dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara, tanahnya lebih wangi dari mis, airnya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih dari salju. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita bergerak pula kepada kisah mengenai Telaga Kausar, di mana pada ketika ini satu peristiwa yang amat popular dalam agama Islam kita, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjemput baginda naik ke langit untuk menggembirakan hati baginda setelah kehilangan dua orang yang sangat disayanginya, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara baginda. Semasa baginda berjalan-jalan di dalam syurga bersama malaikat Jibril, baginda terlihat sebuah sungai yang mengalir yang sangat cantik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kami berjalan di syurga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah dari mutiara yang berongga. Aku bertanya, apakah ini Jibril? Jibril menjawab, inilah Al-Kausar yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Jadinya, daripada kisah ini dapat kita ketahui Telaga Kausar ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda untuk diberikan kepada umatnya pada hari akhirat kelak sebagai syafaat. Baiklah, kemudian kita beralih pula kepada kenikmatan air Telaga Kausar. Air Telaga Kausar sememangnya akan memberi nikmat kepada peminumnya, di mana sesiapa yang dapat meminum air daripada Telaga Kausar di akhirat kelak tidak akan merasa haus selama-lamanya.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Siapa menuju ke telagaku akan minum, dan siapa yang minum daripada telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita beralih pula kepada perbandingan air Telaga Kausar dengan Sungai Gangga, di mana Sungai Gangga ini merupakan sungai yang terletak di India Utara yang menuju ke Bangladesh, yang mana sungai ini merupakan sungai utama di Asia Selatan. Kebanyakan penganut Hindu mempercayai sumber air ini datangnya daripada syurga yang dibawa turun oleh dewi mereka, iaitu Dewi Gangga, yang menyebabkan penganut-penganut Hindu ini menganggap sungai ini teramat suci. Dengan sebab sungai ini amat suci, mereka telah mengadakan satu perayaan yang diberi nama sebagai Kumbh Mela, di mana perayaan ini dilakukan untuk mengingati dewa-dewa mereka. Di mana ketika perayaan ini dilangsungkan, mereka akan minum, mandi dan berkumpul bersama-sama sambil menyanyikan lagu keagamaan mereka. Malahan, mereka juga amat mempercayai jika mereka basuh badan mereka dengan air Sungai Gangga, mereka akan mencapai tahap moksha, iaitu mereka akan terus ke syurga dan tidak perlu dihidupkan kembali. Bagi penganut Hindu, mencapai tahap moksha ini amatlah penting, dan dengan menyertai upacara keagamaan seperti Kumbh Mela ini dapat memastikan mereka mencapai tahap moksha tersebut. Berbeza pula dengan pandangan daripada Islam yang seperti mana yang kita ketahui, Sungai Al-Kausar ini merupakan sumber bagi Telaga Al-Kausar yang sememangnya sebetul-betulnya datang daripada kunaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita dapat lihat, Sungai Al-Kausar ini merupakan sungai yang terdapat di dalam syurga, yang di dalamnya, di dalam sungai tersebut terdapat pelbagai jenis aliran sungai seperti arak, air sungai, susu, madu, dan ia merupakan air yang pelbagai jenis. Malahan juga Telaga Al-Kausar ini merupakan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan ia dapat menjamin sesiapa peminumnya di akhirat kelak akan tidak merasa haus selama-lamanya. Dan ini amat berbeza dengan Sungai Gangga yang pada hari ini jika dilihat telah banyak tercemar dengan pelbagai bahan-bahan yang tercemar, seperti mereka menyemadikan mayat-mayat orang-orang yang telah mati di sungai tersebut. Dan ini sangat berbeza dengan Sungai Al-Kausar ataupun Telaga Kausar yang merupakan sumber air yang sangat suci, dan telah dinukilkan di dalam surah Al-Kausar. Sekian, terima kasih.